Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin wa ba'du. Hadirin hadirat sekalian, semoga dirahmati Allah. InsyaAllah malam ni kita akan bicarakan berkaitan nafkah anak kepada bapa. Bila sebut nafkah anak kepada bapa, termasuk juga nafkah anak kepada ibu. Dia masuk sekali. Kerana kalau tuan-tuan perasan, pernah dengar tak nasyid? Nasyid. Kadang-kadang budak-budak menyanyi. Yang kata, ibu, your mother kan. Mai yang ketiga, yang keempat, baru your father. Kalau sebut ayah, maknanya mak sekali lah. Kenapa sebut nafkah kepada ayah? Kalau kita bagi nafkah kepada ayah, ayah bagi nafkah tak kepada isteri ayah? Isteri ayah tu mak kita lah. Bahkan kalau tuan-tuan boleh faham, seorang lelaki yang meninggal kaya, ada abang, adik, kakak dan ada ayah. Tak kahwin. Pusaka semua pergi dekat ayah. Nampak tak besarnya ayah? Contoh, lelaki atau perempuan sangat kaya. Misal yang saya tulis dalam Facebook baru ni, saya pergi servis kereta isteri saya. Saya nak masuk tempat servis tu, saya rasa saya nak undur balik. Sampai saya telefon orang yang duk ambil servis saya. Saya kata, boleh servis ke kereta saya ni? Boleh. Awak tanya macam tu. Nak masuk tu, daripada mula tu, tahu tak kereta Mustang? Porsche, Merc V8. Depan sikit lagi, Lamborghini. Yang harga $1 juta lebih. Masuk lagi dalam kereta mewah. Tak pernah tengok depan mata. Okey, kemarin tengok depan mata. Rasa teruja tak? Ambil lah gambar. Bukan kita beli pun, gambar saja. Mudah contohnya, kalau abang kita sangat kaya, tak kahwin, meninggal. Kita ni adik-adik, bahkan mungkin abang kakak, ada ayah. Pusaka ayah ambil semua. Kalau abang kita kaya, abang masih ada mak. Mak abang tu mak kita jugalah. Dan kita adik-beradik yang si mati tinggal, ada lagi 2 atau ke atas. Mak 1/6, ayah 5/6. Nampak? Ayah memang dia akan dapat kesemua harta kalau kita mati, kita tak kahwin. Kalau ada suami, suami dapat setengah. Lebih dekat ayah. Kalau ada mak tengok. Kalau adik-beradik 2 orang mati seorang, mak 1/3, ayah 2/3. Kalau adik-beradik 3 orang mati orang tinggal 2, mak 1/6, ayah berhabis. Betapa Islam letak ayah ni dia permulaan. Jadi kalau kita ada khabar gembira, berita gembira beritahu kat siapa dulu? Dekat mak kita, dekat ayah kita. Saya telefon seorang guru saya. Kemarin saya telefon. Kan saya pun ada guru juga. Okey, yang paling seronok sekali bila guru minta kita ganti dia. Itu saat paling seronok. Mana guru percaya kat kita. Saya tanya guru saya kemarin,
Duduk di mana Ustaz? Jalan ke Al-Ustaz ni. Jauhnya. Anak ambil. Rasa esok nak balik kot. Teringat kat rumah. Ayah mak kita, bila dia sebut nama kita, dia nak bermalam di rumah kita, sangat seronok. Yang tak seronok, mak ayah tak sebut langsung nak main rumah kita. Sebab mak ayah kadang-kadang dia simpan sesuatu, dia tak sebut. Kalau dia sebut, maknanya dia suka. Cuba tengok gambaran nafkah ni. Cerita dia panjang lah. Cerita panjang. Nanti kita akan jumpa. Seorang ayah kalau mencuri harta anak dia, tak dipotong tangan. Bukan suruh ayah curi harta anak, tidak. Tapi kalau curi, tak potong tangan. Bahkan seorang ayah kalau didapati bersalah membunuh anak, tidak dihukum mati. Bukan kempen ayah bunuh anak, tak. Sebab ayah ni penyebab kita ada, jangan kita menjadi penyebab ayah kita tak ada. Usul wajib memberi nafkah kepada furung. Usul ni apa dia? Ayah kita, mak kita, dia kena bagi nafkah kepada anak-anak. Walaupun asalnya ayah tanggung semua. Tapi kalau isteri membantu, sangat baguslah. Sebagaimana dalil dan syarat-syarat yang telah dijelaskan. Kita tak ulang balik. Begitu juga furung wajib memberi nafkah kepada usul. Iaitu bapa, ibu, datuk, nenek dan ke atas berdasarkan dalil dan syarat-syarat yang berikut. Sebab tu nak beritahu, anak kalau bagi zakat dekat ayah tak sah. Kenapa tak sah? Kamu bagi zakat kepada insan yang kamu wajib sara dia. Dan kita kadang-kadang diuji mak ayah lupa. Kita sedekah kat mak ayah kita, hilang. Sedekah, hilang. Jangan berhenti sedekah. Di mana-mana rumah mak kita duduk, kita bagi kepada tuan rumah tu. Kalau anak ni, anak ke berapa kau duduk, kita bagi sumbangan lah. Duit ni untuk belanja mak. Mak seronok tak? Kalau anak belanja mak makan. Seronok. Kita tak ambil makanan, melainkan mak ambil dulu. Tapi kita kadang-kadang, kita suka belanja kawan. Anak tak berapa, dengan mak tak berapa. Okey. Tapi lah ni dah boleh makan, minum di kedai dah kan. Macam tu lah. Cuba tengok. Dalil anak wajib memberi nafkah kepada bapa. Bahkan kalau tak jadi apa dia terkeluar tajuk. Seorang anak, dia beli hamba. Kebetulan hamba tu ayah dia. Dia tak tahu. Automatik ayah tu merdeka. Nampak tak? Mulia tak seorang ayah? Nah, mulia. Dalil-dalil yang menunjukkan furung anak wajib bagi nafkah kepada usul-usul ni ialah mak, ayah, tok wan, tok nek sampai atas. Dalil Al-Quran, sunnah juga kias. Pernah dengar tak kias? Contoh kias paling senang, kita bayar zakat beras. Orang Arab bayar zakat gandum, zakat kurma, zakat kismeh. Kita apa dia? Beras. Kenapa? Sebab beras makanan ruci kita. Itu kias. Sebagaimana kalau riba bersangkutan emas dan perak, riba juga bersangkutan duit ringgit. Bahaya tak? Kalau kita kata riba emas perak saja, duit tak kira. Maka banyaklah manusia sangkut dengan riba. Ni hati-hati nah. Barang kemas, kalau nak beli, simpan duit bagi cukup. Kemudian beli. Jangan bayar sikit-sikit riba. Riba dosa besar. Tak jadi kesalahan, hutang duit suami, bayar dekat kedai tunai. Kemudian bayar kat suami sikit-sikit, tak apa.
Banyak lagi lah isu-isu lain. Beli kereta, kita pergi perbankan Islam, loan tak lulus. Pergi perbankan konvensional, loan lulus. Kita ambil perbankan konvensional, riba. Sebab kita ada pilihan perbankan Islam. Faham kot, no? Baik. Kenapa tak lulus? Kenapa tak boleh? Sebab kamu beli kereta lebih daripada keperluan kamu. Kalau beli kereta, takat keperluan, perbankan Islam pun tak wujud, yang tu cerita lain. Kita kadang-kadang bab makan minum, kalau kedai orang tak Islam, kita memang kira sungguh lah, bagus lah. Tapi dalam bab jual beli, kereta, kenderaan, peti ais, TV bagai-bagai, kita tak beli sebab dia kata tak makan. Saya pernah lah satu hari tu, orang Melayu kita, dia nak beli TV dekat kedai Cina lah. Saya beli lampu downlight ni. Lampu Kalimantan saya tak pakai dah sebab bila rosak nak ganti payah. Okey. Jadi sambil duk nak beli tu, main Melayu seorang. Dia kata nak beli TV ni. Harga tunai berapa? 2,500. Hutang 3,000. Nak macam mana nak beli? Okey, pakai sekian-sekian bank. Buat my slip gaji 3 bulan. Saya tanya kepada tuan kedai, awak berniaga macam mana ni? Ni Melayu, ni Muslim ni. Kau awak, dia hutang dengan awak ke hutang dengan bank? Hutang dengan bank. Dia beli TV saya, hutang dengan bank. Hutang dengan bank berapa? 2,500, bayar 3,000. 500 tu riba. Faham tak? Berbeza, beli dengan kedai tu, akad dengan kedai tu, duit dengan kedai tu tak pinjam pun. Cuma dia suruh bayar hutang. Buat akad 3,000, bayar 3,000, tidak riba. Payah no. Sebab masing-masing nak pakai TV nipis tau, TV nipis. Rumah saya masih lagi TV Sony. Hak yang jangan jatuh atas anak lah. Di belakang saya tambah dengan dawai. Sebab dia suka tersembam. Berat belah depan. Okey. Baru ni ingat kot rosak dah rupanya MTV dia. Rosak. Ish, awak tak mau nak rosak dah tu. TV tu malu dah orang tengok. TV zaman bila? Macam tu. Pernah tak tengok TV dulu-dulu? Hitam putih. Lama sikit, dia skrin, dia boleh buat skrin color biru. Nampak biru tu macam color. Sampai anak saya sembang dalam kereta, anak kecil. Dia kata, Walidi, zaman dulu-dulu orang pakai baju semua hitam putih ke? Anak. Awak tanya macam tu. Tak, semua filem P.Ramlee semua hitam putih. Bukan, baju ada color. Tapi zaman tu TV hitam putih. TV tak ada, tak mati. Kamu beli TV secara riba, jenuh jawab akhirat nanti. Okey, tengok lagi bawah. Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wasahibhuma. Nak cerita tinggi pun takut tuan-tuan tak boleh nak faham. Ni dia nahu ni. Pernah dengar tak sahabat? Orang dekat dengan kita lah sahabat. Kaum kerabat sahabat. Sahibun sahabat. Sahabah sahabat. Allah Ta'ala berfirman, wasahib. Hendaklah kamu bergaul. Bergaul dengan siapa? Mak dengan ayah. Bila tu? Fid dunia, ketika hidup di dunia, ma'rufa dengan cara yang baik. Sebab itu sangat tak suka kadang-kadang mak ayah kita telinga tak apa nak dengar. Kita jerekah pun tak dengar. Tak sedar jerekah lah. Bila kita jerekah, kita bukan marah. Tapi jerekah tu, rasa macam mana? Kita rasa ke benar? Rasa tak seronok kan? Jerekah darah-darah. Bukan nak jerekah. Nak pergi mak dengar. Saya duduk jerekah lah. Apa mak kata, kita faham-faham. Itu satu. Yang kedua, dalil kena buat baik dengan mak ayah ni. Wa qada rabbuka. Pada dengar tak qadi?
Dulu, pegawai agama tu nama dia qadi. Qadi dulu-dulu, dia buat kerja agama, dia buat kerja mahkamah. Dulu panggil qadi. Qadi, jawatan tu dia bagi dua. Satu dia bagi kat pegawai agama, satu dia bagi dekat hakim. Kira qadi, dia tak buat pegawai agama, dia tak buat kerja mahkamah. Hakim, dia tak buat kerja pejabat agama. Clear nah. Hak paling senang kali, apa dia mahkamah Syarah Sungai Petani. Atas tu agama, bawah tu undang-undang. Boleh faham kot nah? Atas tu pejabat agama kan, atas, bawah undang-undang. Nampak tak? Dulu seorang pegang, dua orang. Pelajar tak sama. Baik, cuba tengok. Wa qada rabbuka, dan Allah Ta'ala telah memerintahkan. Apa perintah? An la. Asal dia an dan la. An la. Apa dia? Bahawa jangan ta'budu, jangan kamu sembah illa iyah, kecuali Allah. Yang lain semua tak boleh disembah. Maksudnya kalau sembah selain Allah syirik kan? Allah Ta'ala larang jangan sembah kecuali Allah. Jadi bila sebut jangan sembah kecuali Allah, kena sembah siapa? Allah. Kenapa ada illa, nak abang? Semua tak boleh kita sembah, Allah Ta'ala saja berhak disembah. Pelik tak kalimat tauhid? Nak masuk Islam, dia bukan cukup kita kata Tuhan aku Allah, tak boleh. Tengok tak macam video-video dalam Facebook, dalam YouTube ada kan, Dr. Zakir Naik kan, macam-macam lah ni. Okey, dia ada tak? Asyhadu an la ilaha illallah. Mesti kena ada la ilaha illallah. Dia kena nafi dulu hak lain-lain, baru sabit dengan Allah. Yang tu kena menjelak tauhid. Betapa dekatnya jangan sembah kecuali Allah. Allah telah kembangkan ayat dengan kata apa? Wa bil walidaini ihsana. Dengan mak bapak dua orang, hendaklah kamu berbuat baik. Nampak tak? Dekat tak? Jangan syirikkan Allah dan berbuat baik dengan mak bapak. Dekat tak? Tak sebut pun benda-benda lain. Ada sebut tak? Jangan kamu sembah melainkan Allah, ada tak? Keluarkan zakat. Tak sebut. Dirikan semayang. Tak sebut. Sebaliknya sebut pada Allah Ta'ala menetapkan bahawa kamu jangan sembah kecuali Allah dan buat baik dengan mak bapak. Kalau buat baik dengan mak bapak ni, kita tunjuk depan mata anak-anak. Agak-agak anak-anak kita buat baik tak dengan kita? Yang saya duk ajaklah takat yang mampu. Kalau saya duduk ruang tamu, anak-anak semua duduk di bawah. Susah tak macam tu? Susah tak? Kalau saya duduk ruang tamu, anak-anak semua duduk bawah. Kalau ayah bagi duduk atas, duduk bawah semua. Sebab apa? Kalau ayah kita, mak kita hormat, kita tunjuk anak kita kena hormat kita. Antara cara-cara lah nak bagi sejuk hati mak ayah ni, kita bawa kereta, isteri duduk depan ke duduk belakang? Duduk depan lah kan. Kalau dia naik dengan kita, ada mak dengan ayah. Mak ayah duduk depan, dia rasa hebat tak? Mak ayah kita rasa hebat nak boleh duduk depan? Rasa hebat. Hebat. Mak mentua dengan mak saya depan. Mak mentua belakang. Faham tak ni? Tapi tak kisah pun, mak mentua depan pun. Macam tu. Dan kadang-kadang kita buka pintu kereta, mak masuk duduk belakang. Kata mak main duduk depan mak. Saya tak buat kereta kalau mak duduk belakang, mak main duduk depan. Saya tak buat kereta kalau mak duduk belakang, mak mesti duduk depan. Boleh tak mak? Kita buka pintu kereta, hak depan selesa tak? Depan selesa tak? Selesa. Cerita dia terbalik. Orang-orang besar duduk belakang, duduk depan. Duduk belakang. Tetapi NC tempat saya kerja, dia duduk depan. Selesa. Dan saya pernah terkenal sekali. Kami buat pembentangan atas kerja dekat Swiss Inn. Swiss Inn. Betul tak tahu belah ni?
Swiss in. Okey, tak apalah. Saya diamanahkan iring. Kenal tak? Kenal tak Tan Sri Ali Hashim? Kenal tak? Hak muka macam Kentucky tu. Kenal Kentucky Fried Chicken tu? Orang hebat tu. Bila sampai dekat airport, saya tak bawa. Driver bawa. Siapa kena duduk belakang? Siapa kena duduk belakang? Siapa belakang? Datuk Ali Hashim lah. Saya duduk depan, dia kena duduk belakang. Sampai-sampai saya pegang beg, 2 biji beg. Bawa apa tak tahu. Bawa biji beg 2 biji. Silakan Datuk. Dia tak mau duduk belakang, dia duduk depan. Kita ni gelabah. Protokol tak kena. Payah sungguh nak jadi apa ni. Sampai Swiss in, mereka buka pintu belakang. Buka-buka bukan dia, kan Datuk. Saya. Tak, Ustaz, awak buat macam ni, Ustaz. Saya nak buat macam mana? Takkan nak duduk kursi depan 2 orang kot. Dah dia masuk situ, saya duduk belakang lah. Faham tak? Maaf lah, bukan saya. Datuk naik dulu. Dia, saya tutup pintu depan. Dia nak pintu depan kot. Dia tak mau duduk belakang. Masa balik pun sama juga. Bila dah balik, hantar pergi ke airport. Dia kata, Ustaz tinggal kelas kan bawa saya ni. Tak apa Ustaz, tak apa. Ustaz balik dulu. Awak balik mengajar. Ustaz tinggal kelas. Tak, saya tinggal kelas dengan kebenaran. Sebab kami buat majlis ni dengan kebenaran. Jadi saya kena raih Datuk. Tak payah. Duk tunggu saya buat apa? Saya apa ada kerja, Ustaz pergi balik. Saya ada laptop, Ustaz balik. Sebab apa? Banyak lagi kerja kita nak buat untuk Islam. Allah, jenis macam tu pula kan. Cuba tengok. Dalam kedua-dua ayat ini, perintah bergaul dengan baik dan berbuat baik kepada kedua ibu bapa, oleh anak-anak tidak dapat dilaksanakan kecuali mereka mengambil tanggungjawab memberi nafkah kepada mereka berdua ketika diperlukan. Sebab tu kalau orang tanya, Ustaz boleh tak bayar zakat kat mak ayah saya? Awak kamu sampai macam tu? Kamu biar mak ayah kamu miskin sampai layak terima zakat. Ni pengalaman mak saya lah duduk dengan saya kadang-kadang. Kami duduk pergi lihat jaga mak. Tengah hari mak tak makan. Petang pun tak makan. Isteri saya tanya, bila nak balik awak? Mak duduk tunggu nak makan nasi sekali ni. Saya kata tunggu apa? Saya lambat lagi nak balik makan. Tak upaya, mak tak makan kalau anak tak balik. Kita rasa apa mana? Kita rasa sesuatu lah awak mau buat macam tu. Mak makan je lah, saya lambat nak balik. Sampai lah ni mak duk kata saya duk mengajak Mata Mahmud. Kita saya mengajak kat Unisham. Lah, ni nak pergi sekolah pula lah. Nak pergi sekolah lah. Tak apalah nak buat macam mana mak cakap macam tu. Yang peliknya, bila saya nak makan, saya tak tunggu mak. Sebab saya tak tunggu mak? Sebab saya ada kelas. Kadang-kadang mengajak di rumah, kelas-kelas dia online. Nak kena makan ni. Isteri saya kata, mak tunggu kita tak tunggu mak. Mak tak ada kelas, saya ada kelas. Kata payah juga nak jaga macam tu kan. Payah juga nak jaga. Baik. Cuba tengok pula dalil pada hadis Nabi. Hadis daripada Aisyah. Aisyah ni nak beritahu orang Arab panggil Aisyah. Alif di tengah, dia tak bunyi. Pernah dengar ada eja batang? Pernah dengar ada eja batang? Dah nak mengaji dulu. Mengaji Quran alif fathah jadi a i u tu eja batang. Walaupun ejaan ada alif, bila baca dia hilang. Contohnya Fatimah, Arab panggil apa? Fatimah. Aisyah, dia panggil Aisyah. Alif ada di tengah tapi baca tak bunyi. Daripada Aisyah, radhiyallahu taala anha, apa Nabi bersabda? Inna min atyabi ma akala rajulu, sesungguhnya, inna tu maknanya sesungguhnya.
min atyabi, antara yang terbaik akala rajulu, yang laki-laki makan juga perempuan makan, min kasbi, sebaik-baik kita makan benda hak kita usaha sendiri. Sebagai misal lah, orang dulu-dulu tanam padi, padi itu juga dia makan, betul tak? Betul tak? Orang panggil apa sini? Jelapang. Rumah padi. Rumah padi ni dia buat, dia paku dinding kot dalam. Tahu tak sebab apa? Kalau paku kot luar, dinding tu lekang. Sebab padi berat. Orang panggil apa? Kebuk. Kebuk padi. Ambil sikit-sikit dulu lah. Dulu. Sebaik-baik makanan yang kita makan, kita buat sendiri. Kita tanam sendiri. Sebab kalau kita tanam sendiri, kita tak akan mampu tipu diri kita. Paling senanglah. Pokok kita tipu dia, apa jadi pokok kita? Hak tu boleh faham dah. Lagi apa dia lagi? Wa waladuhu min kasbihi. Anak kamu tu sebab kamu juga. Nampak tak? Dalil dia tu. Sebaik-baik makanan yang kita nak makan, makanan usaha kita sendiri. Satu. Yang kedua apa dah? Makanan yang terhasil daripada usaha anak-anak kita. Sebab anak-anak kita punca mai daripada kita, apa yang dia usaha kita boleh makan. Okey. Maka Nabi juga bersabda, anta wa maluka liwaladika. Liwalidika. Dia cerita panjang dia macam ni tau. Ada seorang laki-laki, seorang ayah, dia mencuri harta anak. Anak ni gamak, bawa ayah jumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, pak saya ni curi harta saya. Kadang-kadang ayah ni dia ambil duit anak untuk apa? Untuk adik-adik kita lah juga kan. Kalau ayah ambil pun. Okey. Dia mengadu. Ya Rasulullah, ayah saya curi harta saya. Maka Nabi kata kepada yang mengadu Nabi kata apa? Anta, kamu ni, wa maluka, dan harta kamu, liwalidika, milik ayah kamu. Bukan takat ayah curi duit kamu tidak dihukum hudud. Bahkan kamu tu sendiri harta ayah kamu. Sebab tu orang yang anak ramai, dia rasa dia macam dia kaya tak? Anak ramai. Orang yang anak tak ada, dia rasa dia kaya tak? Saya pernah berjumpa seorang yang saya tak namakan. Kereta ada lebih daripada 20 biji. Sembang sendiri dengan dia. Saya tanya, Datuk buka puasa makan apa lagi? Aiskrim. Aiskrim hak jenis macam mana tu? Aiskrim hak 4 segi tu. Potong, bubuh dekat cawan dia, tikam kat kacang. Allah. Makan macam tu lah. Nampak macam mana ada selera macam tu? Nampak tak? Isteri, anak tak ada. Orang yang anak ada, harta tak ada pun dia rasa dia kaya. Rasa dia kaya. Macam tu lah. Baik, ada anak pun banyak, harta pun banyak, lagi baguslah. Cuba tengok lagi. Inna auladakum min atyabi kasbikum. Anak-anak kamu tu sebenarnya dia adalah harta terbaik bagi kamu. Contoh paling senang lah. Kita rasa macam mana? Kalau masa kita sakit, anak-anak kita jaga. Kita mati, anak yang mandikan. Kita mati, anak yang solatkan. Kita rasa macam mana? Masa tu kita mati adalah. Bahkan seseorang yang meninggal, anak jadi imam, orang kata apa? Orang kata apa kat kita? Orang kata apa? Ya Allah, anak jadi imam. Ada satu surau, saya ada tulis dalam Facebook. Hamba Allah ni, dia kena COVID, tapi meninggal bukan sebab COVID. Sebab paru-paru dia. Paru-paru rosak. Setiap kali saya mengajar, memang dia tak pernah ponting. Dia duduk setempat saja. Akhirnya dia meninggal. Bila meninggal, saya lapangkan masa pergi ziarah di surau lah dan solat.
Dalam duk tunggu tu, mereka kata, Ustaz, jadi imam solat Ustaz. Saya kata, yang mati bukan ada anak lelaki-lelaki tunggal ke? Anak perempuan orang ada. Suruh anak lah jadi imam. Saya tanya dia, boleh jadi imam tak? Nampak macam tak berapa nak mau mengaku. Siabak kepada orang lain, pujuk anak jadi imam, abang dia sekian. Memang dia boleh menjadi imam. Kita rasa macam mana? Anak jadi imam. Sebab tu bila semayang berjemaah, semayang jenazah ni, hak berhak jadi imam, bukan imam. Anak tu. Tetapi kita mesti menjaga adab. Saya ingat lagi masa ayah saya meninggal, dah 14 tahun begitu dah meninggal, Allah yarhamu. Mandi kami adik-beradik yang laki-laki, ayah saya anak 9, 7 laki-laki, 2 perempuan. Semua pakai anak lelaki, semua masuk. Hak menantu-menantu main siram je. Dalam kalut-kalut duk mandi tu, tiba-tiba pak menekan mai. Saya di kampung orang panggil puzi. Siap ke solat jenazah? Saya kata, bukan saya, abang hak sulung. Saya nombor 4, abang hak sulung. Pak menekan kata, kami dah mesyuarat dah jadi imam. Kita nak kata apa? Tapi pak menekan dia main pegang. Kata puzi, daerah kita ni hak jadi imam Pak Ngahput. Tahu tak hak yang banjir baru ni Gunung Jerai tu? Hak yang hilang 5 hari tu. Tu imam kami tu. 23 tahun jadi imam. Punya tak ada masalah. 23 tahun jadi imam. Sampai saya singgah beli ayam soya kat satu kedai. Saya tutup dengan mah. Bagi salam elok gitulah. Saya nak bayar. Dia tak payah bayar Ustaz. Saya kenal. Pupu ayah Ustaz tu lah kat nikah saya. Oh, macam tu ke? Tu yang tak kena bayar. Tapi tak boleh pergi kerap-kerap lah. Sebab jenis tak kena bayar, pergi kerap-kerap, kesian kat kawan. Tak apa. Pak Ndak saya kata, Puzi, nak jadi imam, memang potong trik lah. Pak Ngah put jadi imam. Pergi, salam dengan Pak Ngah, beritahu Pak Ngah, adik-beradik suruh saya jadi imam. Saya minta izin Pak Ngah. Kena minta izin tak? Mana kena minta izin ayah saya? Kenapa minta izin? Adab. Minta izin Pak Ngah nak jadi imam nah. Okey, silakan. Cuba bayangkan. Semasa kita jadi imam, air mata kita boleh tahan tak? Ayah kita sendiri. Kan? Saya nak tanya lah. Bila masa tu imam nangis, dia jadi solat jenazah? Berapa kali? Yang solat jenazah menangis ni siapa dia? Kalau anak sendiri jadi imam. Barangkali akan jadi begitu. Okey, sambung sikit lagi saja. Fakulu min kasbi auladikum. Makan dan minumlah usaha anak-anak kamu. Silakan. Hadis yang kedua pada membuktikan wajib kita bagi nafkah kepada ayah, Tok Wan sampai ke atas, ialah sepotong hadis daripada Tariq Al-Muharibi radhiyallahu ta'ala an. Dia cerita, Qadimtu al-Madinata. Aku datang ke Madinah. Ni kira-kira keluar lama, tiba-tiba balik. Balik daripada luar, mai ke Madinah. Sampai Madinah, sampai masjid dulu. Sampai masjid apa yang berlaku? Faizal Khan Salam qaimun ala mimbar. Nabi berdiri atas mimbar. Dalam masalah faraid ada masalah mimbariyah. Macam mimbariyah. Soalan faraid ditanya ketika yang ditanya berada atas mimbar. Kita jangan dah buat macam tu lah. Nah, jangan buat macam tu. Bukan semua orang boleh benda tu. Yaktubu, Nabi sedang berkhutbah. An-nasa khutbah, orang ramai dengar. Okey, suara Nabi lantang. Masa tu Nabi bersabda, Yadul mu'ti ala uliya. Tangan yang memberi ni ialah hak yang atas. Ini nak habaq kebiasaan.
Kita bila mengaji ni kena faham apa makna kebiasaan. Misal sikit. Seorang lelaki kahwin dengan seorang perempuan yang dah ada anak. Anak tu jadi anak apa? Anak tiri kan? Lelaki kahwin dengan perempuan ada anak. Anak tu anak tiri. Kalau ikut Quran, anak tiri kebiasaan dia duduk dengan mak dia dan duduk dengan pak tiri dia. Okey, soalan, anak tiri tu dia boleh berkahwin dengan pak tiri. Kalau pak tiri ceraikan mak dia dan dia tak jimat mak dia, boleh kahwin pula dengan anak. Maka berlaku bekas isteri jadi mak mentua. Ikut hukum fiqh, tidak disyaratkan anak tiri duduk serumah dengan pak tiri, dengan mak dia. Tak syarat. Yang syarat ialah mesti berlaku persetubuhan. Di sini sebut, tangan yang memberi itu ialah tangan hak atas. Okey. Biasanya macam tu tak? Biasa hak bagi ke atas kan? Tidak? Contoh dapat ijazah, dapat apa? Tangan bagi atas, cuba tengok. Baginda Sultan bagi ijazah. Atas kerusi tak? Salam apa tak boleh. Letak gitu lah. Bawah terima, atas bagi. Itu biasa. Bukan bermaksud bila kita nak bagi apa-apa, tangan kita mesti kena tinggi. Tidak. Contoh nak bagi bantuan kepada mangsa banjir. Kan mangsa banjir, kita bagi bantuan ke mana? Duduk atas bot, bagi ikut tingkap kan? Bila bagi ikut tingkap, tangan mana atas? Tangan mana atas? Tangan hak yang bagi ke tangan hak terima? Hak atas tangan hak yang terima, bukan tangan hak bagi. Nak habaq biasanya tangan hak bagi tu atas, hak bawah tu tangan terima. Yang baik ni apa dia? Yang atas baik pada yang bawah. Itu kebiasaan. Sama ada juga. Kita nak bersedekah, jangan sampai tangan kiri tahu. Sebenarnya, disuruh ikhlas bersedekah. Bukan bermaksud nak bersedekah, tangan kiri kena bolang poket. Bukan maksud dia macam tu. Saya ingat lagi cerita lama anak saya kecil lagi. Dekat Masjid Baling. Masjid Baling. Masa tu anak baru ada 3 orang masa tu di sana, di Baling. Anak nombor 2. Anak nombor 2 ni dia mulut banyak. Dia cakap banyak. Dia kata, Walidi, nak duit, nak buat apa? Nak sedekah bagi. Bila nak sedekah, tabung masjid tu dia lubang dia sempit kan. Jadi nak jolok tak mau nak masuk, dia kena guna 2 tangan. Kakak dia duduk Mesir, tahun 4 dah di sana, kata, Kak Ngah tak dapat pahala. Sebab nak bersedekah, tangan kiri tahu. Dia tangan kiri tak boleh bagi tahu. Dia kena dengan tangan kanan, kiri kena buat sorok. Tak dapat pahala dah Kak Ngah. Saya kata ke anak hak sulung. Saya kata, siapa ajak? Ustaz memang ajak macam tu. Nak sedekah, tangan kiri tak boleh bagi tahu. Saya tanya anak saya hak nombor 1. Kalau nak sedekah tembikai, tak ada tangkai macam mana? Nak sedekah tembikai, tak ada tangkai macam mana nak sedekah? Pegang sebelah tangan, lepas. Lepas tak sebelah tangan? Tak lepas dia kena macam mana? Dia kena 2 belah. Saya ingat lagi 2 minggu lepas yang saya main sini, balik saya singgah beli temikai bagi kat mak saya. Kena pegang 2 belah. Sebelah ni bila? Kalau boleh ambil plastik. Rupa-rupanya anak saya dia faham. Memang kena buat sorok tangan kiri. Baru dapat pahala. Bukan macam tu cik. Kena niat sedekah tu kena bagi ikhlas. Oh macam tu. Clear nah? Baik. Saya buat hujah. Kalau lelaki tu tangan kanan tak ada tangan kiri saja nak sedekah macam mana? Tangan kiri kanan tak ada, tangan kiri nak sedekah macam mana? Nak buat macam mana? Boleh faham kot macam tu. Baik. Apa Nabi kata? Yadul mu'ti ala uliya. Tangan hak yang bagus bagi ni ialah tangan hak atas. Nak bagi kat siapa dulu? Wabda biman ta'ulu. Kamu kena bagi dulu kepada siapa? Orang yang kamu duduk jaga. Kita duduk sangka siapa dia? Isteri kita.
Anak kita cuba tengok Nabi kata apa? Ummaka, mak. Wa abaka. Abaka siapa dia? Ayah. Saya nak tanya sikit lah. Bagi kat mak, ayah tahu, ayah kata. Bagi kat ayah kurang, mak lebih. Tahu kat ayah, payah tak? Payah. Kadang-kadang bagi kat mak jangan abang kat ayah, ayah marah kat cik. Sebab tak bagi kat ayah. Macam-macam. Lagi siapa dia kalau ada lebih? Wa ukhtaka. Kakak kamu, adik perempuan kamu. Bahkan kadang-kadang ada anak menakan. Wa aqaka, adik-adik kamu. Kadang-kadang tak mampu bekerja. Summa adnaka. Kemudian hak bawah-bawah anak menakan, cucu menakan. Sampai macam tu lah. Macam tu. Jadi nampak gaya kalau nak bersedekah ni, adik-beradik lebih tak? Saya ingat lagi ni, raya-raya dulu zaman saya budak-budak sekolah rendah. Tuan-tuan pernah kutip dia raya tak? Saya pernah kutip dia raya. Pupu ayah saya, orang panggil Loma. Dia duduk dekat Ian. Lah duduk Taman Buda lah Ustaz. Dia bagi dia raya 5 kupang. Dia kata, Puzi jangan habak kat orang tau. Ni sebab anak menakan long bagi 5 kupang. 5 kupang sama tu besar. Jangan babak kat orang. Abang korang sebab apa? Abang korang berumai jenuh long nak bagi. 5 kupang tu besar masa tu. Ingat sekolah rendah saya dulu, nasi lemak sebungkus 15 duit. Orang yang pernah makan nasi lemak sebungkus sekupang, dia mesti tua pada saya. Kan? Anak-anak kita berjumpa ada nasi lemak 5 kupang. Tak ada Allah RM1 semua dah. Cuba tengok lagi. Sambung sikit lagi saja. Sepotong hadis daripada Kulaib Ibni Manfa'ah daripada datuknya, dia bertanya, Ya Rasulullah, okey, man abaru, aku nak buat baik dengan siapa? Nak buat baik dengan siapa ni? Nasihat, Ustaz. Nabi jawab, ummak, mak kamu. Awak mak dulu kamu ke ayah? Pernah dengar cerita tak? Mak dengan ayah ni, ayah jenis bersahabat. Faham tak? Anak tidur malam teriak, nak kena salin pampers. Ayah sabar tak? Sabar tak sabar? Sabar, tunggu mak dia balik. Nampak gaya. Mula-mula mak, kemudian wa abaka, pak kamu. Mak nombor 1, pak mak kamu. Inilah anak saya hak sulung tu. Hari lahir saya, hari ayah lah, hari ayah. Anak saya bagi kat saya pembaris. Dekat mak dia bagi pemadam. Faham tak? Saya tanya, pembaris harga berapa kupang? Dia kata sekupang. Pemadam 3 kupang. Awak kat ayah pembaris murah sekupang. Kan Nabi abang, ibu 3 kali. 3 kali 3 kupang. Ayah sekali saja sekupang. Dia tanya, dia ambil mana? 3 kupang, 4 kupang. Ambil lah kereta. Kereta siapa? Kereta ayah. Banyak cantik macam tu. No? Kan? Nampak gaya dia faham macam tu. Ni. Dia faham kita buat macam mana. Bagi dekat mak, bagi ke ayah, wa ukhtaka, kakak kamu, adik perempuan. Apatah adik perempuan kakak ni, suami meninggal sakit pula, wa akhaka saudara kamu, wa maulaka. Dan kalau ada anak-anak menakan, pak-pak menakan, apa-apa semua, allazi yali zaka hakun, itulah hak yang wajibun, warahimun mausulatun. Dan itulah cara kita nak menghubungkan hubungan tali silaturahim. Kesimpulan dia, manusia kalau bergaduh dengan duit ni boleh damai tak? Boleh damai tak? Contoh paling senang lah, dengan PKP kerja tak jalan ni. Tiba-tiba orang sedekah. Kita rasa ke mana? Rasa. Kita bergaduh tapi dia baik dengan saya. Kita rasa lupa habis. Kenuri kenara, makanan tak cukup. Kita ada kedai makan, kita masak siap-siap hantar. Rasa macam mana? Orang yang bergaduh dengan kita akan jadi baik balik lah. Macam tu. Bahkan, zakat kalau ada nak kena bayar, tengok adik-beradik dulu. Bagi ke adik-beradik dulu. Okey, kalau kita duit zakat banyak, adik-beradik bagi, jabat zakat bagi. Kalau ada zakat 200-300,
Adik-beradik kita pun perlu duit tu, anak nak sambung belajar, bagi ke adik-beradik. Hak bergaduh pun dia akan jadi baik. Tak sangka aku ni cakap huduh lah pasal dia, tapi dia memang bagus dengan aku. Nah, wallahualam. Nanti kita akan masuk cabang kepada masalah yang kita bincangkan. Dalil daripada kias juga ijtihad para ulama pada mewajibkan anak bagi nafkah kepada mak dengan ayah. Kepada anak-anak tu dah tentu dah. Kepada mak ayah tu bagaimana? Wallahualam nanti. Supaya kita tak langgak masa lajak sangat, takat tu dululah. Baca surah dulu, no? Okey.